Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Nama aku Farhana. So, siapa yang baru subscribe, thank you so much. Okay, aku dah lama tak upload video sebab hari tu aku banyak test, banyak assignment nak kena hantar. Lepas tu kakak aku kahwin, and then after kakak aku kahwin, aku fikir aku nak buat lah. Lepas tu aku tak sihat sikit, aku macam sesama. So, sekarang aku dah free, dah cuti SEM. So, aku rasa seperti yang dijanjikan, aku ada hutang korang. Aku nak upload video toboki. Aku tak tahu sebenarnya toboki ke topoki. Okay, tapi topoki ni macam sedap lah. Aku suka gila weh. First time aku makan dekat Myeongdong topoki. Dia macam sedap lah kan. So aku rasa macam benda ni boleh buat sendiri ni. So why not kita buat. Try lah kan. And then macam sedap lah. So topoki ni dia, aku tengok kalau orang Korea buat, dia orang guna tepung beras. So tepung beras bila aku rasa dia macam kurang kenyal. Lepas tu aku rasa macam kena guna tepung pulut. Tapi bila aku guna tepung pulut, dia lembik sangat. So aku rasa macam campur dua-dua kot. So aku lebihkan tepung pulut dan tepung beras sikit. So buat dia macam leceh lah. Sebenarnya macam dia jangan lembik sangat. Kalau lembik sangat, bila korang rebus, dia rebus tak ada masalah. Tapi bila korang masak, dia macam hancur. Faham tak? Okay, so korang pun malas nak dengar aku baby kan. So marilah kita buat. Okay, mula-mula korang ambil ayam didih untuk kita bancur dengan tepung. Lepas tu korang masukkan tepung beras, masukkan tepung pulut. Okay, kemudian korang bolehlah letak air sikit demi sedikit. So yang ini aku letak 8 sudu. Kenapa aku letak banyak terus? Sebab aku takut dia terlampau lembik. So kita letak sikit-sikit dulu. Kemudian korang bolehlah gaul bagi air dan tepung tu sebati. Lepas tu korang kacau-kacau. And yang ini aku tambah lagi 4 sudu. Sebab dia macam kering kan. So 1 2 3 4. Okay, so macam aku letak sikit-sikit sebab takut dia terlampau lembik kan. So kacau je. Okay, lepas tu aku rasa macam tepung aku masih lagi kering. So aku tambah lagi 5 sudu. Okay, kalau korang rasa korang boleh agak berapa banyak air korang boleh letak, tak apalah, letak je lah. Sebab yang ni aku takut dia terlampau lembik. So korang kena tambah lagi tepung. Okay, kalau lembik ataupun keras sangat, tambah. Kalau keras, tambah air. Kalau lembik, tambah tepung. So bila dah gaul-gaul, rasa macam dah berketul macam ni kan. And sebab air panas kan, aku takut sebenarnya nak guna tangan. So, bila korang rasa dah okey, bolehlah korang uli guna tangan. Okey, part yang uli tepung guna tangan ni, dia akan rasa macam tangan korang akan melekat dengan tepung sebab dia still lembik. So korang tak apa, korang uli je sampai tangan korang tak melekat dengan tepung tu. Sampai dia bergetul lah. Jadi satu adunan. Macam ni. Macam ni dah okey lah. Okay, kemudian korang transfer tepung tu dekat tempat lain. Yang ni aku transfer dekat chopping board. So aku tabur dengan tepung bagi dia tak melekat. And dia still lembik. Tak apa, korang uli je dengan tepung tu. So dia akan jadi lembut. Okay, kemudian aku tabur lagi tepung sebab aku rasa adunan aku ni macam lembik lagi. So korang uli-uli. Macam dia akan jadi gebu lah. Dan kalau korang punya dough dah boleh golek-golek macam ni, kira dah siap lah kita punya dough. Okay, so tekstur dia akan lembut macam ni. Kemudian korang bolehlah bentukkan kita punya toboki. So yang ni aku bagi 2. So aku tabur lagi tepung, takut dia melekat. So korang terus golek-golekkan dia, macam bentukkan dia panjang. So yang ini aku buat biasa je. Macam tak besar sangat dan tak kecil sangat.
Okay, yang ini saiz aku buat macam aku selalu makan dekat kedai-kedai tu. So, ikutlah kalau korang nak besar-besar ke, nak buat bulat-bulat ke, boleh. Nak buat macam sausage yang mini sausage tu boleh juga. Okay, kemudian korang potong. Kalau yang ini aku potong pendek-pendek sikit. Ikutlah kalau korang nak potong panjang-panjang boleh kan. Terpulang. So, yang ini aku potong standard yang aku selalu makan dekat kedai-kedai. Okey, kemudian aku bentukkan lagi tteokbokki aku bagi dia nampak cantik sikit. Sebab ni kan potong tak lawa kan. So bentukkan dia lagi nampak sekata. Okey, lepas dah bentukkan semua, aku letak sikit minyak bijan. So, fungsi minyak bijan ni bagi tak melekat. Tengok kan dah melekat. Okey, so bila dia rebus, tak dah melekat. So, yang ni kita bentukkan dia dah cantik kan. Kita salutkan dengan minyak. Kalau golek sikit dengan minyak. Dekat sini mesti ada yang tanya kan, mesti kena guna minyak bijan ke? Kalau guna minyak masak boleh tak? Macam mana ni? Okey, sebenarnya fungsi minyak bijan ni biar dia tak melekat masa korang rebus. Tapi kalau korang tak ada minyak bijan pun tak apa, as long as korang punya tteokbokki tu tak melekat. Okay, so tteokbokki kita dah sedia untuk direbus. Okay, part ni aku nak minta maaf banyak. Aku terlupa nak on camera waktu nak masukkan tteokbokki. So, korang nak masukkan tteokbokki tu waktu I mendidih tau. I betul-betul mendidih tu, blub-blub-blub tu. Waktu tu korang masukkan. So, bila aku dah masukkan tteokbokki, baru aku teringat aku tak on camera. So, yang ini korang biarkan dia mendidih selama 10 ataupun 15 minit. Okay, nak tahu tteokbokki korang dah masak ke belum? So, bila dia terapung macam ni and lembik, okay, dah siap lah tu. So, matikan api dan yay, gebu kan? Lepas korang rendamkan kejap tteokbokki dengan air sejuk. Okey, untuk masak sos tteokbokki, korang masukkan air yang dah disukat tadi, 350 ml. Okey, kemudian korang masukkan gochujang ataupun cili buh Korea. Okey, gochujang ni korang boleh dapatkan dekat Jaya Grocer, tapi yang ini aku buat sendiri. So, gochujang ni korang boleh buat nasi goreng kimchi, buat ramen Korea. So, nanti aku akan upload video buat gochujang, okay? Okay, kemudian masukkan serbuk cili. Serbuk cili ni aku letak 2 sudu sebab aku suka pedas. Okay, kemudian korang masukkan 2 sudu gula. Yang ini aku terlupa nak masukkan dalam list bahan-bahan tadi tu. Sorry. Okay, kemudian masukkan kicap soya. Dia bukan kicap yang kita selalu makan tau. Dia kicap soya. So, korang search soy sauce. So, aku guna jenama ni. Korang boleh dapatkan dekat Speakmart. Okey, lepas tu korang kacau bagi serbuk cili dan gochujang tu tak berketul. Bila dah mendidih macam ini, kita bolehlah masukkan tteokbokki kita. So, biar tteokbokki tu rendam kejap dalam sos tu. Okey, kita biarkan tteokbokki kita sampai mendidih macam ini. So, bila mendidih, kita masukkan fish cake, hotdog dan bawang Holland. Okay, sebenarnya korang boleh je nak guna apa-apa fish cake. Tapi aku suka guna fish cake keping sebab dia macam lagi sedap lah kan. So, bawang Holland ni fungsi dia untuk maniskan lagi sos kita. Okay, lepas tu korang kacau lah bahan-bahan tadi bersama sos tteokbokki tu bagi dia sebati. Okay, bila dah mendidih macam ini, korang bolehlah masukkan daun bawang. So, dia nampak menarik sikit lah ada daun bawang ni kan. Okay, maka ini siaplah kita punya tteokbokki. Seksi kan? Sabar nak makan. Okay, lepas tu kita bolehlah hidangkan kita punya tteokbokki dekat dalam mangkuk atau pinggan kegemaran korang ke, tak kisah. Yang ini aku letak je dalam pinggan apa-apa, aku rasa cantik.
So, sedap lah. Aku tak boleh. Sedap sangat. Tak sabar nak makan. Okay, nak nampak cantik lagi, kita bolehlah hias dengan bijan. So, nampak seri situ. Okay, tteokbokki kita dah sedia untuk dimakan. Yay! Okay, tteokbokki kita pun dah siap. So, korang boleh tengok ni. Macam sedap kan? Senang je nak buat benda dia. Cuma part yang leceh tu part bila uli tepung tu. So, bila macam korang dah, dia kan macam dah lembik-lembik tu kan. Korang transfer dekat tempat lain. Tu korang tabur tepung. Biar dia tak melekat. Okay, aku nak rasa macam mana rasa tteokbokki aku ni. Walaupun aku dah rasa banyak kali, tapi aku nak rasa gak. Sebab korang suruh aku makan kan depan korang. So, kita baca doa dulu. Okay, kita makan. Macam mana ni? Aduh. Korang tengok ni. Nampak tak? Nampak tak? Tak. Tak nampak lah. Tak fokus. Macam ni lah. Sedap kan? Tak makan lagi dia cakap sedap. Aku makan Satu lagi. Rasa dia kenyal-kenyal. Boleh lah. And then aku suka pedas, so aku letak 2 sudu serbuk cili. Tapi kalau korang nak kurang pedas, korang letak 1 je. Boleh je. So macam aku suka gila weh macam. So ni fish cake dia. Nampak fish cake? Oh ni, Allah. So ni fish cake. Nampak tak? Nampak tak? So, siapa yang suka tteokbokki, korang boleh try resipi aku. Sebab korang takkan menyesal lah. Dan ini yang siapa yang rajin lah nak buat. Kalau korang malas, korang pergi je lah kedai kan. So itu saja untuk video kali ni. Thank you siapa yang tengok dari awal sampai habis. Aku akan upload video akan datang kalau aku rajin. Doa aku rajin. So jangan lupa like, share and subscribe. And bye.